Assalamualaikum, selamat datang ke kelas matematik bagi tahun 3. Hari ini hari Rabu, tarikh 7/1/2021. Topik pada hari ini kita akan pergi kepada topik 1 iaitu nombor hingga 10,000. Untuk hari ini kita akan memfokuskan dua perkara. Yang pertama mengenal nombor dan yang kedua adalah untuk menulis nombor. Mengenal nombor adalah menukarkan nombor dalam perkataan dan yang kedua pula kita akan menukarkan yang dalam perkataan kepada angka. Pada fokus yang pertama, kita akan mengenal nombor dengan membaca dan menyebut nombor. Cikgu akan bimbing kamu untuk membaca dan menyebut nombor. Cara mudah untuk kita menyebut nombor, kita perlu mengenal pasti carta nilai tempat terlebih dahulu. Pada asasnya, carta nilai tempat adalah melibatkan tiga beradik. Cikgu lebih suka guna tiga beradik. Beradik yang pertama, sa, puluh, ratus. Pengulangan ini akan berlaku juga pada kolom yang kedua melibatkan bapa dia iaitu ribu dan yang ini adalah datuk dia, juta. Tapi pada bahagian ini, kamu tidak perlu lagi ambil tahu sebab tahun 3 hanya setakat 10,000 sahaja. Bagi tiga beradik ini, sa, puluh, ratus, perhatikan pada sa berlaku kurungan. Jadi bila berlaku kurungan, dia adalah beradik yang bisu. Kita tidak akan sebut dia apabila kita membaca nombor. Kita hanya sebut nombor itu sahaja tanpa menyebut sa. Mari kita perhatikan contoh yang seterusnya. Kita lihat nombor 5 berada di tempat ratus, sifar di tempat puluh dan sifar di tempat sa. Bagaimana kita nak menyebut nombor tersebut? Nombor ini adalah dibaca sebagai 500 dan perhatikan untuk rumah puluh dan rumah sa, nombor yang berada adalah sifar. Maka kita tidak perlu lagi menyebut sifar puluh sifar. Sekadar 500. Contoh nombor yang berikutnya, kita lihat dulu. Nombor ini dibaca sebagai 802. Perhatikan 802. Sifar pada puluh tidak perlu disebut kerana angka yang berada di tempat puluh adalah sifar. Cukup sekadar awak sebut 802. Kita lihat nombor yang seterusnya. Nombor yang ini 8. Bagaimana nak menyebut nombor tersebut? Nombor tersebut kita akan baca sebagai 812. Kenapa 12 ini kita tidak baca sebagai 812? Perhatikan dan ingat semula pembelajaran pada tahun 1. Bila membilang melibatkan dua digit iaitu selepas angka 10, kita akan membilang sebagai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Jadi bagi yang ini, angka di belakang ini kita kena baca secara keseluruhannya. 1 dan 2 menunjukkan adalah 12. Sekarang kita ingin lihat ruangan yang seterusnya. Yang ini ruangan bapa, nama dia itu ribu. Pada ribu ini ada anak dia ribu dan juga puluh ribu. Untuk tahun 3 setakat 10,000 lah. Yang sebelah sini sebenarnya adalah lagi nombor dan awak akan belajar lagi pada tahun 4 dan seterusnya. Untuk yang ini kita lihat dulu nombor. Cara membaca nombor ini adalah 2,000. Sebut nama bapa dia ya. 2,032.
Okey, untuk yang ini kita akan batalkan nama dia iaitu ribu sebab sini sudah ada nama bapa dia ribu. Cukup sekadar bila kita nak baca nanti kita akan sebut nama bapa dia. 2032. Nombor yang seterusnya yang kita akan lihat. Okey, yang ini adalah nombor yang kita akan baca sebagai 10,000. Cara baca dia sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi, bila dah ruangan yang ini, bapa dia nama ribu, awak tidak perlu lagi menyebut ribu yang sudah ada pada nama bapa dia. Jadi cara yang mudah kita akan baca sebagai 10. Satu ini jangan sebut 10 ya. 10,000. Yang ini tidak perlu disebut sebab sifar dan nombor yang seterusnya juga tidak perlu disebut sama sekali kerana yang di belakang ini adalah angka sifar. Cukup sekadar kita membaca nombor ini sebagai 10,000. Sekarang kita akan uji diri. Nombor yang kita akan paparkan adalah yang ini. Cara mudah untuk membacanya, kita perlu ingat semula yang ini adalah sah, ruangan sah, 10, cikgu akan guna ringkasan je. Ra untuk ratus. Okey. Jadi mudah untuk kita baca. Bila membaca, perlu mula dari sebelah hadapan ini. Nombor apa dulu yang kita nampak? 300. Sifar tidak perlu disebut. 301. Dan sa ini adalah ingat. Sa ni bisu. Kita tidak perlu sebut sa. Jadi nak tulis dia 300,1. Okey. Nombor yang seterusnya kita akan lihat. Untuk nombor yang ini, dia lebih daripada 3 beradik. Jadi untuk awak mudah, awak akan ambil dan kelompokkan terus siap-siap 3 beradik ni. Okey, buat yang. Okey, yang ini kita tahu bapa dia nama ribu. Kita pun tulis siap-siap ribu. Dan ingat semula nilai tempat yang ini dari belakang. Sa, pu untuk puluh, ra untuk ratus. Okey, untuk membaca nombor ini, terlebih dahulu perhatikan yang nombor 2 angka di belakang. Perasan tak yang ini 1 dengan 7 ini menunjukkan apa? Kita akan baca sebagai 17. Bukan 17 ya. 17. Jadi caranya kita akan mula daripada arah hadapan untuk menyebut nombor. Dan kita akan baca nombor ini sebagai 9,017. 9,017. Ditulis, kita akan tulis dan eja 9. Awak tulis cantiklah sikit. Cikgu ni tulis dah renyuk-renyuk dah. 9,017. Okey, betul. Dapat markah. Nombor yang seterusnya kita akan lihat adalah nombor berikut. Okey, cikgu rasa kamu dah boleh teka dan baca nombor ini sebab sebelumnya ada dipaparkan. Tapi untuk itu, kita akan ikut langkah seperti yang sebelumnya. Okey, perhatikan yang ini lebih daripada 3 beradik. Yang pertama awak akan buat adalah tiang dan tulis siap-siap nama bapa dia iaitu ribu. Okey, kemudian kita akan letak nama adik-beradik dia. Sa bermula dari sini, pu untuk puluh, ra untuk ratus. Okey, yang ini kita kena tahu yang ini adalah nama ribu. Yang ini adalah puluh. Sebelah dia adalah 10,000. Tapi cikgu tak tulislah sebab ada dah nama bapa dia kat sini. Tapi untuk pengetahuan, kalau dia tunjuk nombor ini adalah nombor 1 ni berada di tempat mana, awak kena sebut 10, nama anak dia dulu 10. Kemudian diikuti dengan bapa dia, ribu. Jadi nombor 1 ni sebenarnya berada di tempat 10,000. Okey, untuk cara kita baca, kita akan bermula masa sama daripada arah hadapan. Awak akan lihat nombor 1, 10. Tapi kita tidak
perlu menyebut 10. Kalau 10, kita akan baca sebagai 10. Okey, 10, sebut nama bapa dia ribu. Kenapa tidak sebut yang ini? Sebab ingat semula, kalau angka sifar, kita tidak perlu menyebut. Jangan baca pula 10 ribu ataupun kamu baca 10 sifar ribu sifar ratus sifar puluh. Sifar. Itu cara dia salah. Kalau nombor di belakang adalah sifar berterusan macam ni, cukup sekadar baca nombor yang ini. 10,000. Okay, jadi kita lihat macam mana kita nak eja untuk 10,000. 10,000. Okey, selesai. Betul jawapan kamu. Sekarang kita akan bergerak kepada fokus yang kedua, iaitu menulis nombor. Apa maksud menulis nombor? Menulis nombor maksudnya dia akan bagi awak dalam perkataan, awak akan perlu baca dan tekannya ke dalam nombor. Kalau sebelum tadi, diberi kepada awak nombor untuk awak baca dan tulis dalam perkataan. Jadi yang fokus yang kedua adalah sebaliknya. Jadi mari kita lihat macam mana untuk kita kuasai fokus yang kedua. Cara mudah untuk awak menulis nombor daripada perkataan. Sekarang kita akan paparkan dulu nombor dan perkataan. Nombor perkataan yang diberi adalah 1,200. Bagi menyelesaikan masalah ini, kita akan bulatkan iaitu nama bapa iaitu ribu. Jadi cari dalam perkataan tu yang diberi perkataan ribu. Kemudian awak bulat ribu saja. Okay, yang seterusnya, bagi 3 beradik ini, kita akan buat garisan pada bahagian bawah. Okay, kita akan garis perkataan ratus. Sebab yang ini adalah beradik. 3 beradik tu. Okay, beradik yang lain, kalau ingat lagi, ada sa, puluh dan ratus. Tapi untuk yang ini hanya ada ratus. Jadi, kita akan garis perkataan ratus. Untuk mengisi dan menjadikannya dalam bentuk nombor, kita akan buat 3 garisan dari belakang. 1, 2 dan 3. Okay, kemudian ada tiang. Yang pemisah ini adalah untuk menunjukkan yang ini adalah keluarga bapa ribu. Dan awak buat untuk nombor 3, kita hanya buat sampai 2 garisan sahajalah. Okay, sekarang kita nak tulis dalam nombor. Ribu, kita tunjuk balik ribu ini adalah se. Bila menunjukkan se menunjukkan nombor 1. Jadi ribu, nombor 1 ada berada di tempat ribu. Okay, yang ini tulis angka 1. Di sini adalah 10,000. Okay, yang di sini nama anak dia ribu. Okay, untuk yang di belakang ni, ingat balik tulis 10 dan juga 100. Sekarang kita sudah masukkan angka 1,000 iaitu 1,000. Kemudian 200. Ratus kita akan letak angka 2. Jadi di mana tempat ratus di sini? Okey, di sini. Letak angka 2. 200. 1. 1 di sini pada sa. Apa yang berlaku sekarang adalah nilai tempat 10 tidak mempunyai sebarang nombor. Apa yang kita perlu buat bila keadaan ini berlaku, kita perlu meletakkan angka sifar. Okay. Sekarang nombor daripada perkataan yang diberi untuk menulisnya iaitu dengan 1,000, cara dia 1,201. Bila awak guna cara macam ni, awak akan mengurangkan kesalahan daripada menukarkan nombor daripada perkataan kepada nombor. Seterusnya kita akan lihat contoh. Yang diberi adalah 2011. Kita ulang kaedah yang sama. Bulatkan dan cari perkataan ribu iaitu menunjukkan bapa. Kemudian ulang dengan cara yang sama. Bulat dulu ribu. Dan cari 3 beradik. 3 beradik macam tadi cikgu dah sebut adalah terdiri daripada apa dia? Sa, puluh dan ratus. Tapi perhatikan pada perkataan yang diberi kepada awak tidak terdapat ratus, puluh maupun sa. Tapi bila awak baca, awak sudah nampak dan kesan iaitu perkataan belas.
Bila dah baca yang ini, 11 secara automatik awak sudah boleh bayangkan angka 11 terdiri daripada 2 digit 1. Seterusnya kita cara untuk mengisi ataupun menyusun nombor mengikut nilai tempat. Ini bagi mengelakkan kesalahan penukaran dari perkataan kepada nombor. Sebagaimana yang kita sudah buat tadi, kita akan garis 3 garisan dari belakang, 1, 2 dan 3, kemudian diikuti dengan tiang dan 2 garis di hadapan berikutnya. Yang ini kita tahu, cikgu sudah beritahu yang ini adalah bapa dia ribu, anak dia ri dan yang ini puluh. Bagi anak yang di belakang, tak, puluh dan juga ratus. Sekarang kita akan masukkan angka mengikut nilai tempat. 2. Kita tahu angka 2 sebegini. 2,000. Tempat ribu. Mana tempat ribu yang kita nak kena tulis? Di sini tempat ribu. Jadi kita akan tulis angka 2. Kemudian 11. 11 kita tahu macam mana nak tulis angka 11. Jadi kita tulis siap-siap dari arah belakang. 11. Sekarang kita kena perhatikan di antara angka yang telah sedia kita tulis, terdapat satu ruang kosong pada rumah ratus. Jadi apa yang kita nak letak dekat sini? Jadi kita akan letak angka sifar. Sekarang perkataan yang diberi kepada awak adalah 2011. Cara untuk menulis dalam bentuk nombor adalah 2011. Jawapan awak akan betul. Seterusnya kita akan tengok contoh perkataan berikut. Diberi kepada awak, sekarang akan diberi kepada awak adalah 5,004. Cari dulu apa bapa dia. Bapa dia adalah ribu. Bila bapa dia adalah ribu, kita akan bulat dulu perkataan ribu. Kemudian fikir, ini bapa dia ribu. Sekarang cari tiga beradik. Tiga beradik ni adalah 10, 100. Yang ini kita akan buat garisan. Tapi bila kita tengok semula, di sini tidak ada ya tiga beradik. Jadi, ingat balik ulang saja. 1, 2, 3. 3 garisan. Kemudian letak tiang dan letak 2 garisan sahaja. Yang di sini bapa dia ribu, anak dia ri dan puluh ribu. Adik-beradik yang ini, tiga beradik. Sa, pu, ra. Kita patah balik kepada perkataan yang diberi. Diberi kepada awak adalah 5. Angka 5, kena tahu tulis ya, angka 5. 5,000. Jadi 5 ini akan ditulis pada tempat ribu, diikuti 4. 4 dan tidak ada apa-apa nama untuk adik-beradik. Ingat ya, kalau tak ada apa-apa di belakang, ingat adik yang bisu. Adik yang bisu siapa? Sa. Jadi tempat 4 ini adalah berada di tempat sa. Sekarang kita akan perhatikan 5 dan 4. Di tengah-tengah ini terdapat tidak ada nombor, ruangan kosong. Tapi kita perlu penuhi untuk menjadikan penulisan nombor adalah betul. Jadi apa nombor yang kita patut letak? Ya, betul. Nombor yang kita patut letak adalah angka sifar. Jadi penukaran daripada perkataan yang diberi nak ditulis dalam bentuk angka adalah dengan 5,004. Barulah betul jawapan. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada sesi minggu hadapan. Assalamualaikum.